Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada semua para pelajar. Harap para pelajar berada dalam keadaan sihat dan dapat meneruskan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita nak tengok tajuk seterusnya iaitu 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Jadi teknologi pengeluaran makanan ni diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan dunia. Antara langkah-langkah yang diambil termasuklah meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan dan seterusnya menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Dan yang keempat, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. So di sini ada satu carta. Anda boleh tengok sini, muka surat 66, rajah 2.11. Iaitu antaranya penggunaan teknologi moden. Yang atas ni, yang oranye ni. Seterusnya penggunaan baka yang bermutu, ini bagi ternakan. Yang ketiga, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Yang seterusnya, pengurusan tanah yang cekap. Yang keempat, yang kelima dah, pendidikan dan pembangunan. Dan yang keenam, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Ini secara amnya lah bagaimana nak meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Kita tengok satu persatu. Pertama, penggunaan baka yang bermutu di Malaysia. Dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Seperti gambar rajah yang ditunjukkan lah. Antara anda tengok ni kelapa sawit ni antara yang telah dijalankan pendidikan untuk menghasilkan baka bermutu ialah kelapa sawit tenera. Di mana buah dia lebat pada pokok dia. Mempunyai isi rom yang besar. Isi rom yang besar ni lah. Bahagian tempurung ni di dalam dia. Iaitu minyak yang paling berkualiti. Di luar dia ni sabut. Sabut yang tebal, tempurung yang nipis. Tempurung ni yang tempurung lah, tempurung kelapa lah yang gelap ni. Tempurung dia nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Iaitu isi rom ni lah. Kandungan minyak yang berkualiti dan banyak pula minyaknya pada sabut. So ini kelapa sawit tenera. Begitu juga tengok sebelah lembu besar ni, lembu Mafriwal ni. Lembu tenusu kacukan yang menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika seperti negara kita lah. Ni belimbing bintang emas. M-Star 1 Mardi. Hasil pendidikan daripada Mardi, dia berwarna kuning, keemasan, manis dan rangup. Yang seterusnya ini adalah betik eksotika. Betik ni memang manis, saya pernah makan. Di mana dia bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis. Dan ini pula ayam Aka Putra. Ayam kacukat ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Kenapa nak macam ayam kampung? Sebab ayam kampung ni daging dia lebih pejal. Dan lebih sedap lah. Berbanding ayam bandar ataupun ayam yang diternak secara komersial. So, ini adalah penggunaan baka yang bermutu. Kita tengok pula ciri-ciri baka bermutu. Iaitu yang pertama, dia akan menghasilkan hasil yang banyak lah. Seterusnya, dia cepat tumbuh dan matang. Daging, susu dan buah yang lebih bermutu dapat dihasilkan. Penjagaan dia mudah dan
kos penjagaan dia juga rendah. Dan seterusnya, rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca melampau. Maknanya dia boleh survive, dia boleh hidup dengan persitaran. Dia resisten dengan masalah-masalah yang ada. Jadi baka tanaman ni dan juga haiwan ternakan ni sebenarnya kita peroleh daripada teknik apa? Teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Mutagen. Dia mutagen ni kalau secara semula jadi boleh menyebabkan kecacatan lah. Kalau yang ni sengaja dibuat untuk menghasilkan baka yang kita hendak, yang mempunyai ciri-ciri yang baik, dapat menghasilkan buah yang banyak, berkualiti, dan tahan serangan penyakit ataupun persitaran dia. Itu dia. Ciri-ciri bagi baka yang bermutu. Seterusnya kita tengok penggunaan teknologi moden. Ini gambar adik. So, pelbagai alat sekarang lah. Mesin-mesin seperti mesin pengisar dan mesin pengisi cecair yang mempercepatkan proses nak keluarkan makanan. Jadi kalau nak keluarkan beribu satu hari, memang kena guna mesin lah. Tak boleh guna lagi kedrat manusia Tidak akan memadai lah. Jadi ini antara mesin digunakan. Seterusnya pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Ini anda boleh tengok gambar antara tumbuhan yang diklon. Kita nak dapat ciri baik yang kita kendaki. Seterusnya, ini ialah penggunaan jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai yang mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Ini kawasan padi lah. Tidak lagi menggunakan secara manual seperti dahulu kerana hasil dia lambat lah. Yang ini lebih cepat lah sebab kita boleh buat secara berskala besar. Seterusnya, ini adalah bioteknologi. Seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik yang digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. So kita gunakan kaedah-kaedah inilah secara penyelidikan dalam menggunakan teknologi moden. Dan ini kamu bisa tengok iaitu drone digunakan dalam proses semburan pestisida. Ini sangat menjimatkan tenaga dan masa lah. Menjimatkan kos tenaga kerja, tak perlu pakai ramai orang. Dan menjimatkan masa sebab dia cepat. Jadi dia boleh buat kerja dengan pantas dan berkesan. Dah meluas dah penggunaan drone ini. Bukan sekadar untuk ambil gambar saja. Tapi dah digunakan dalam bidang pertanian. Seterusnya, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Beberapa agensi ataupun institusi memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Jadi yang ni antaranya perkhidmatan diberikan oleh para peladang iaitu ABBC ni, Advanced Biotechnology and Breeding Center. Ini antara badan yang membuat pendidikan dan bimbingan lah untuk bidang kelapa sawit kalau kita tengok kat situ lah Jadi ada lagi lah agensi-agensi lain anda boleh tengok dalam Malaysiaku ni seperti Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, institusi ataupun Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. MARDI ni sangat terkenal menghasilkan pelbagai produk-produk komersial yang sekarang telah digunakan oleh orang persorangan ataupun swasta untuk komersial dan menjual produk-produk tersebut.
Seterusnya Lembaga Minyak Sawit Malaysia lah, MPOB ya. Jadi untuk anda mengetahui apa dia Advanced Biology and Breeding Center, anda boleh tengok klik ke web menggunakan scam bagaimana ia membantu para petani dalam bidang pertanian, terutama dalam bidang pertanian makanan seperti kelapa sawit ya. Seterusnya kita tengok lagi pendidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan ya, yang dijalankan secara berterusan di seluruh dunia bagi mengatasi masalah kekurangan ya makanan global ya. Jadi ada banyak lagi lah ya, contoh-contoh anda boleh cari ya. Contoh agensi ataupun institusi pendidikan dan pembangunan yang dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti di Malaysia. Universiti pun ya, universiti juga turut terlibat lah dalam menjalankan pembangunan dan pendidikan ini ya. So anda rasa universiti mana yang kuat menjalankan pendidikan ini ya? So antaranya universiti saya sendiri iaitu Universiti Putra Malaysia ya. Juga Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia ya. Itu antara ya universiti yang ada menjalankan kajian ya yang melibatkan pendidikan dan pembangunan makanan negara ya. Okey, seterusnya kita nak tengok ya penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum ya. Oleh kerana keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai ini sebenarnya adalah terhad ya. Jadi kita kena pandai ya menggunakan tanah dan kawasan perairan ni ya. Kita boleh gunakan ataupun kita laksanakan secara optimum ya. Kita tidak ada pembaziran untuk meningkatkan hasil pertanian dan juga peternakan. Okey. Bagaimana caranya ya? Okay, antaranya ya mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah ataupun kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau peternakan. Tanah terbiar banyak ya, antaranya kawasan pelombongan ya. Kawasan pelombongan ni bekas kawasan pelombongan. Dulu kita agak giat ya dalam bidang pelombongan negara kita ni. Sekarang tanah tu dah terbiar, memang ya kalau ikutkan tanah macam tu tidak sesuai lagi untuk pertanian ya. Tetapi ya kita boleh usahakan dia ya untuk peternakan ya. Contohnya buat kolam ya untuk ikan ya ataupun udang ya yang boleh dilakukan secara komersial ya. Banyak ya yang tu antara salah satu caranya kita guna balik tanah-tanah yang gesang, tanah-tanah yang terbiar ataupun tanah yang dia punya mineral dia ya sudah berkurangan. Okay, masih lagi kita boleh gunakan sebenarnya ya, terutama dalam bidang peternakan. Ini termasuklah kita suburkan kawasan tandus tadi. Tambah baja kimia ya supaya berlakunya ya ion nitrat masuk ke dalam tanah ya. Seperti yang kita kamu dah tengok dalam tajuk sebelum ni iaitu kita nitrogen ya. Okey, nampak? Yang ketiga ni mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur air tawar. Inilah paling berkesan ya untuk penggunaan tanah tersebut. So banyaklah kita. Jadi makanan ni akan jadi murah lah ya. Contohnya udang ya. Di Perak sudah ada kolam ternakan dia secara besar-besaran. Jadi saya pernah pergi satu kedai, harga udang ni memang murah lah, dapat RM10 yang udang udang masak tepung tu ya. Dalam kuantiti yang banyak. Bila saya tanya mana dia dapat ya, rupanya dia dapat daripada supplier di Perak ya. Mereka ada kolam udang yang besar yang boleh supply kepada dia lah bekalan udang secara berterusan ya. Itu hasil dia ya. Seterusnya mengusahakan kawasan tanah payah yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur marine. Ini kita guna balik ya. Supaya aquakultur marine ni maknanya contoh dia ya tukun tiruan ya.
ternakan ikan sangkar tapi kalau kalau macam kita ikan sangkar, ikan patin tu tak sesuai lah, sebab itu dia perlukan air tawar Ini kawasan air masin, dia kena cari ternakan yang sesuai dengan air masin boleh sebenarnya, saya pernah tengok di Langkawi dia kawasan air masin bercampur sebenarnya, so dia ada ternakan yang sesuai lah ataupun dijadikan kawasan marine untuk tengok spesies-spesies sebagai kawasan spesies-spesies ikan tumbuhan yang sesuai boleh jadikan kawasan ekopelancongan. Dan seterusnya, membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Dah tentulah kalau tak ada kawasan empangan agak bermasalah lah Jadi ini membantu untuk menjadikan tanah tu lembap dan sesuai untuk dijadikan kawasan pertanian Okey Felda merupakan sebuah lembaga kemajuan tanah persekutuan. Dia dipertanggungjawabkan untuk memelihara tanah terbiar supaya menjadi tanah yang subur dan sesuai untuk pertanian. Ini antara tugas dia lah untuk memberikan nasihat, pandangan dan bimbingan supaya kita boleh menggunakan secara optimum tanah-tanah yang ada. Okey, kita tengok lagi pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan kualiti hasil tanaman. Dan yang ketiga, meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Jadi gambar di bawah ini adalah pendekatan untuk pengurusan tanah yang cekap lah. Seperti gambar rajah yang ada ni lah. Okey tahun pertama. Ini tahun pertama dia tanam tomato ni sayur ni Kita tanam tahun kedua dia tanam tanaman lain pula ni kobis Tahun ketiga tanaman terung. So ini dipanggil penggiliran tanaman sayur-sayuran lah ni. Nampak? Okey. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Okey. Jadi ini tanam secara bergilir Lebih baik lagi kalau kita gilirkan dengan tanaman kekacang. Tanaman sayur ni dia tak lama jangka hayat dia dalam beberapa bulan saja. Mana dalam setahun kita boleh tanam 2-3 kali. Dan sebaiknya tanaman bergilir ni kita tanam dengan kekacang, pokok kekacang. Kamu dah belajar dalam kitab nitrogen, bakteria pengikat nitrogen yang ada pada akar pokok kacang akan membantu proses pengikatan nitrogen secara semula jadi. Tanah akan jadi lebih subur lah sebab ada ion nitrat di dalam dia. Mineral yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Okey, tengok tanaman campur. Tanaman campur ni maksudnya kita tanam beberapa tanaman yang berbeza dalam satu masa. Kita tengok kat sini, ini pokok jagung, ini pokok jagung, ini pokok sayuran. Sayuran ni dia cepat. Jadi dia boleh tanam tanaman ni serentak pada masa yang sama. So ini juga memperbagaikan hasil pertanian kita lah. Dan kita optimumkan setiap inci tanah tersebut. Ini dipanggil tanaman campuran. Dan di bawah pula ialah penanaman teres. Teres ni sebenarnya bagi kawasan yang berbukit. Kalau kamu tengok macam tangga ni lah. Kawasan taman teres ni biasanya kawasan tinggi lah. Seperti Canberra Highland pokok teh tu. Jadi dia perlukan kawasan yang sejuk, bau sesuai. Kenapa nak buat macam ni? Ini sebenarnya untuk langkah keselamatan supaya kita tanah tu tak runtuh, tidak mudah terhakis. Jadi kita dapat teruskan aktiviti pertanian kita lah. Sebab itu penanaman ini dilakukan secara tanaman teres. Ini adalah pelbagai pendekatan dia. Seterusnya kita tengok penggunaan racun serangga.
Jadi kalau kamu tengoklah ini gambar raja ya, tikus, belalang dan siput ni antara perosak tanaman lah ya. Jadi proses penghapusan perosak tanaman ni pentinglah ya untuk kita menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Tidak tanaman kita akan jadi bermasalah lah ya, bantutlah, matilah ya dan sebagainya ya. Jadi racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman ya, memang berleluasalah digunakan ya. Namun begitu ya, penggunaan racun perosak seperti racun serangga ni dia ada kesan sampingan lah ya. Seperti mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan ya. Membunuh cacing tanah. Cacing tanah ni sebenarnya bagus untuk tanah ya. Dia menggemburkan tanah, membagi tanah ada pengudaraan ya. Dan mikrosma berfaedah ya dalam tanah serta menyebabkan pencemaran tanah lah ya. Dan hasil pertanian ya. Jadi itu banyak kelemahan lah walaupun dia berleluasa digunakan tapi dia sangat banyak kelemahan dia. Kalau keracunan tanah ni akan menyebabkan tanah beresid ya. Bila beresid tidak sesuai lagi untuk dijadikan kawasan pertanian sebenarnya ya. Jadi itu masalah bila menggunakan racun serangga ya. Contohnya di Kemera Highland mereka menanam sayur secara besar-besaran. Jadi penggunaan racun serangga sangat berleluasa ya. Menyebabkan ya agak tinggilah kandungan racun serangga itu dalam sayur-sayuran tersebut ya, sehingga pernah ditolak oleh negara jiran kita apabila mereka nak mengeksport ke sana lah ya. Jadi itu yang tidak bagusnya lah penggunaan racun serangga ni ya. Okey, seterusnya kita tengok kawalan biologi. Yang ni kamu dah pernah belajar masa kamu menengah bawah dulu ya. Jadi kawalan biologi ni lebih baik daripada penggunaan racun perosak lah sebenarnya ya. Dia merupakan kaedah kita gunakan ya, interaksi antara organisma seperti mangsa, pemangsa, mangsa dengan pemangsa ya, dan paratisma yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Okay. So ni contoh dia ya, bagaimana burung hantu jelapang memburu tikus untuk dijadikan makanan. So ini mangsa pemangsa ya. Mungkin di kawasan kelapa sawit banyak ya, kelapa sawit, tanaman kelapa sawit, padi ya. So kita gunakan burung hantu lah. Okey, gambar raja yang satu lagi ni, penyengat bertelur di dalam telur rama-rama lalu memusnahkan dia. Ni interaksi parasitisme. Parasit ya, tumpah rumah orang pun mati ya. Itu adalah sifat parasit lah. Okey, kelebihan kawalan biologi, dia lebih mesra alam. Dia tak mencemarkan alam sekitar sebab dia interaksi semula jadi kita gunakan. Tidak memudaratkan kesihatan organisma kecuali perosak tumbuhan. Tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan dia lebih murah. Okey, kelemahan kawalan biologi pula mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman. Okey, dia ambil masa ya. Yang kedua, sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Yang keempat, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Ya. Dan seterusnya, mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Itu pun bahaya jugalah. Ya. Jadi dia boleh ganggu organisma yang lain. Ya. Macam burung helang tadi mungkin dia makan pula benda-benda lain kan. Begitu juga ular sebab selain pada burung helang kita ada guna ular ya untuk mengawal tikus. So ya, ular ni kita tahulah yang lain pun dia boleh makan juga ya. Begitu juga dia boleh mengganggu keselamatan orang awam ya. Jadi sebenarnya kawalan biologi ni kita kena gunakan ya
dengan perancangan yang baik lah, barulah kita boleh dapat menghasilkan ataupun mengatasi masalah yang ada, ya. Okey. Jadi kalau kita tak rancang, dia akan timbul macam-macam masalah, ya. Nampak dia kata contohnya penggunaan cepelai, ya. Cepelai ni apa? Ni bawah ni, ya. Macam musang pun ada, ya. Untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di kepulauan Hawaii. Gagal kerana cepelai aktif pada waktu siang, manakala tikus aktif pada waktu malam. Tak sama pula waktu dia aktif, ya. Ini menyebabkan cepelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan, ya. Jadi cerita lain pula. Kita nak suruh kawal tikus, ya. Dikawal yang organisma lain. Dan yang ini dah tentu mengganggu, ya, ekosistem, ya. Ekosistem yang ada secara semula jadi, ya. Dia tanya sini, mengapakah kawalan biologi yang menggunakan buruh hantu jelapang untuk bertikus dalam bandar turut gagal? Sebab apa? Cuba kamu fikirkan. Mungkin kawasan ladang yang jauh daripada penempatan orang boleh berjaya. Tapi kalau kawasan bandar, kenapa tak berjaya? Ya? Boleh jadi tikus kat luar tu lebih banyak. Jadi baik dia pergi ambil kat luar daripada ambil kat ladang, ya. Dia bukan sekolah macam kita, kan. Jadi boleh ikut arahan, ya, A, B, C, ya. Boleh jadilah, ya. Sebab itu nak buat kawalan biologi ni perlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat mengatasi pelbagai masalah yang mungkin timbul, ya. Jadi cikgu rasa sampai sini sajalah, ya, tajuk kita pada kali ini. Ya, cikgu harap kamu dapat memahami, ya, akan tajuk pada hari ini, ya. Jadi semoga video ini dapat membantu kefahaman kamu, ya, tentang tajuk, ya, yang kita bincangkan pada hari ini. Itu saja daripada cikgu, ya. Assalamualaikum.